Ya, nampak ya? Nampak doktor. Alhamdulillah. Okey. Kita continue nak. Ni ceritanya minggu lepas tu kita banyak membincangkan tentang kesan dari sampel size yang kita pelbagaikan baik secara with replacement atau without. Harap-harap masih teringat lagi lah dia punya proses kerja ya. Dan memang majoritinya berjaya menunjukkan bila sampel size itu diperbesarkan, maka memang error dia akan mengecil atau varian atau standard deviation yang kita perolehi memang semakin kecil. Itu maknanya kita memang berjaya mendapatkan sampel size yang dikehendaki ya. Sekarang bila sampel size ni tak ada, bila sampel size ni tak diberikan, tapi dia beri parameters atau statistik yang lain, parameters dan statistik. Sebagai contoh, dia berikan mean population, dia berikan bound of error atau bound on the error ya. So after that, berapa sampel size yang diperlukan kalau kita nak error sekian. Macam tu. Kita nak nilai dari apa yang kita kira hari tu, yang bahagian bawah ni ni. Ini kita panggil bound on the error. So berapa, atau dekat sini kita notasikan dengan B capital. Okay. So bila B capital ni diberikan, atau bila kita nak B capital ni sekian-sekian, so berapa sepatutnya sample size yang kita kena ada. Jadi bezanya dengan kajian kita minggu lepas, kalau minggu lepas kita kena try and error sample size tu supaya ni dapat kecil. So kita kena start 2, 3, 4. Ini dia tak akan jadi efektif kalau nanti dia besar sangat. Boleh faham tak pendahuluan saya ni? Boleh kecap? Halo? Tak ada suara. Boleh doktor. Alhamdulillah boleh. Jadi awak kena pisah-pisahkanlah apa bezanya dengan kajian minggu lepas. Dia agak sedikit kepelbagaian ya di dalam simple random sampling. Okay. So formula-formulanya, jadi kita nak mengira sample size tu seperti ni. Yang baru dekat sini adalah D capital. Kemudian capital pula caranya menggunakan B. B pula ini apa ni? Ini with ke without replacement ni? Cuba double check. So benda-benda ni hanya yang baru dua, B dan D. B bukan baru, sorry, D saja. So dapat D ni barulah boleh determine sample size. Semoga ada example Okay. So dari soalan ni seperti biasa kita kena tulis dulu apa-apa saja maklumat atau informasi yang boleh kita dapatkan dari soalan ini ya. Mulai dari apa maknanya $100 ni ya. Kemudian apa maknanya? Ini dia siap-siap dia tulis sebagai N capital, maknanya besar, populasinya ada 1,000. Okay. Kemudian dia cakap berapa sampel size yang diperlukan untuk mengestimasi mean dengan ini yang dia nak. Dia nak bound on the error tu $3 only. Okay. Jadi dekat sini ada dia bagi clue, kita perlu, we need to an estimate of variance of population atau the population variance, because the range is often approximately equal to blah 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 blah. So maka inilah berlaku. Okay. Jadi range bagi 4 sama dengan ini, so dia menjadi ini Ini sebuah kesetaraan lah ni. Jadi range dari apa tu? Dari varian ni sama dengan ni, so dia boleh menggunakan simpangan standard deviation ni maksudnya SD ni
So dari formula ni kita boleh elaborate dia, akhirnya dapatlah varian dia sebegini. Okay. So after that, nah ni dia. Ya, dekat sini formula sample size, tapi sayangnya D belum ada. So D ni dia kira B tadi diberikan sebab dia nak $3. So dia cakap maka kita nak dekat sini kerana dia sample size ni merupakan integers numbers yang bukan zero. Integer numbers yang bukan zero. So dia start dari 2 n sama dengan 1 tak berlaku dekat sini. So dia start dari bilangan bulat 2 dan seterusnya. Maka seandainya awak mendapatkan value atau amount yang seperti ini, maka perlu awak lakukan proses pembulatan. Maka dia menjadi 218 observation yang diperlukan untuk mengestimate mu supaya dia punya bound error tu hanya 3%. Dan perlu juga diketahui apa dia cakap, sample size okey so itulah dia punya perbezaan dengan apa yang kita belajar di minggu lepas. So sekarang fokus kita atau objektif kita adalah how to determine sample size. Yang kita ada adalah beberapa parameter atau statistik. Ni masih benda yang sama. Okay. So ini soalan. So dari soalan ni nanti awak boleh double check dan apa bezanya dengan soalan sebelumnya tadi. Ini nampak 125 dijadikan 126. Terus kemudian estimation of population proportion. Jadi ini maksudnya kita menggunakan proporsi pula. Jadi kita akan check kenapa ada proportion. Jadi proportion ni begini. Jadi sample size kemudian ada proportion. Dia lebih kurang mirip, tapi proportion ni dia lebih kepada percentage selalunya. So dia nak sekian peratus sahaja contoh So dia lebih kepada percentage. Jadi kita gunakan proportion lah untuk mengira sampel. So kalau kita nak menggunakan proportion so kita kena caranya yang pertama tu adalah ini biasalah kalau untuk menggunakan untuk mengira mean atau purata dia, so P cap ni sama dengan Y bar ni samalah dengan mengira purata biasa. Kemudian estimated variance dari proportion P ni. So ini formula dia. Kemudian Q ni adalah proporsi yang satu lagi. Jadi ada dua jenis selalunya. Dia looks like binomial phenomena kalau dulu belajar distribusi binom atau Bernoulli, dia lebih kurang ada kemiripan sebagai contoh ada keberangkalian dia akan mendapat penyakit tertentu sekian persen. So jadi keberangkalian dia tak mendapatkan penyakit tersebut, maknanya satu tolak keberangkalian yang dah diberi tadi dia seperti itulah. Kemudian untuk mengira bound of error dia, ni dia punya formula. Okey, ni ada contoh Ada contoh n ni adalah sebagai sampel sebab n small Kemudian n besar adalah 300. Okey. Dari soalan ni awak kena check mana yang menyatakan dia proportion proportion. Dekat sini proportion dia bagi dua ada yang 0, ada yang 1. Macam tu. Jadi ada dua situasi. Jadi dengan menggunakan estimate P1, kemudian P1 tu dengan kondisi begini, P2 adalah proporsi senior who have
Gitu ya. Jadi dalam situasi 300 ni ada dua keadaan dari pelajar tersebut. Nah, tapi dia pilih, dia pertimbangkan 100. Dari 100 tentu akan ada dua berlaku juga ya, P1 atau P2. Itu maksudnya. Jadi agak sedikit bertambah awak punya analisis. Kalau yang di awal-awal kita tak ada buat kriteria-kriteria dalam sampling. Kalau ini ada kriteria, ada proportion. Sekarang inilah dia. Jadi ni student yang dia pertimbangkan atau yang dia select randomly 100 tadi, ya. So dengan situasi dia contoh terpilih pelajar satu. So dia satu, maknanya dia yang situasi satu. Tadi ada dia punya keterangannya apa maksudnya satu. Kemudian X dia of course lah 0 . Kemudian student nombor 2 ni dia yang satu dia dekat sini. Nah, okey. So dia bagi dua kategori atau kriteria. Kemudian kita kena buat sum off. Jadi akhirnya yang proportion 1, P1 sebegini, kemudian P2 sebegini. Kemudian kita kira dia punya mean. Kita kira punya mean. So mean dia adalah 15 bagi 100. Kemudian ni mean dia 65/100. Ini dia punya mean proportion mean proportion. So untuk mendapatkan berapa dia punya ni bound of error tu dari P1 dan P2. So dia cakap ada 15% senior yang attend graduate school dengan bound of error dia sekian. Kemudian ada 65% seniors yang part time job during college dengan bound of error dia sekian. Itulah dia. Yang dimaksud dengan proporsi atau ada beberapa kriteria dalam sampel tadi. Kemudian ini memang betul-betul kemahiran dalam memahami formula dan proportion tadi. Ni dia sangat bergantung kepada cara awak mengira di bahagian sini tadi ya. Jadi awak kena betul-betul understanding level terhadap ayat-ayat ni memang kena bagus ya. Jadi awak kena tahu macam mana nak grupkan dia sebagai P1, macam mana nak grupkan dia sebagai P2. Macam tu. Kemudian dapatkan satu jadual atau table supaya memudahkan pengiraan sebab dia sangat bergantung kepada table ni. Bila table ni salah, so automatically dia menjadi something yang semua jadi salah macam ni. So kiraan dia kalau kita perhatikan tak adalah calculation yang sangat complicated very simple sangat simple sangat, tapi biasanya akan berlaku kesilapan yang pada bahagian ni very important kalau ini salah, so senanglah saya buat marking salah semua. So lepas tu kita sama dengan kejadian tadi, kita boleh pula estimate estimate sample size bila diberikan proportion. So formula dia sebegini, dia masih memerlukan D. D tadi masih B2 bagi 4 Ada contoh tak? Ni ada student populasi 2000 Kemudian berapa sample size dalam kurungan number of student yang yang diinterview yang diperlukan untuk mengestimasi P with bound of error sekian-sekian. Assume that no prior information is available to estimate P. Okay, caranya seperti ini. So kita akan gunakan sebab dia berikan B so kita boleh terus determine D. Kemudian kita boleh gunakan N terus di mana sebab P and Q
Dekat sini ni. Ini kalau ni dia perlu di-highlightkan, if no prior information is available, so settingan P macam ni dia separuh-separuh. Tu perlu di-highlightkan ni sebab tu dia boleh direct mengira N. So jangan lupa bulatkan dia, jadi akhirnya dia memerlukan 334 student yang harus iaitu yang akan mengikuti sesi interview. Kalau nak bound of error dia sebesar ini. Okey, ni awak cuba awak cuba. So saya biarkan sebagai exercise awak buat. Mana tahu minggu depan saya minta awak reportkan atau saya tanyalah atau ini pun akan keluar dekat test ke mana-mana. So kalau boleh buatlah esok ke atau bila-bila masa awak boleh sempatkan. Kalau awak tak buat, memang nanti dia jadi susah nak memisah-misahkan sebab terlalu banyak formula. Kemudian comparing estimate. Comparing estimate ni apa yang boleh saya tunjukkan? Ada tak soalan? Okey Jadi dari soalan ni jadi ada dua jenis Ada dua jenis ni sepertinya tasik jadi dari tasik ni dia select sebanyak 35 jenis. Betul tasik Betul? Betul, Doktor. Betul. So PPM PPM ni biasanya dia punya mungkin pencemaran ke so ni ada mercury mercury. Okey. So biasanya tasik-tasik ni akan tercemar atau mungkin saya pernah masa tu lalu ke daerah Kampar bagian daerah Kampar tu kan dia terkenal banyaknya lombong-lombong timah dulu So mungkin salah satu awak boleh cek dekat maklumat artikel ke mana, biasanya kawasan itu akan kuat petir kalau timahnya banyak. Awak boleh cek. Jadi petir tu akan kuat di daerah tersebut kalau timah-timah, biji timah tu masih banyak lagi. So bila biji timah tu banyak atau mineral-mineral yang apa tu yang apa dekat Kampar tu hari tu saya lalu memang banyaklah tasik-tasik yang terbentuk disebabkan terjadinya apa dulu pencarian timah So mungkin di tasik-tasik tersebut bila kita cek kata kawan saya ni banyak penyelidik datang ke situ melihat konten keselamatan air yang ada dekat tasik. Seperti itulah agaknya kejadian soalan ini, tapi ini berlaku dekat US. So ada dua jenis dekat sini. Type 1 tu yang begini situasinya. Type B tu atau type 2 yang seperti ini. Type 3 yang begini. So dari table nanti ada sekarang apa dia cakap your best estimate different mean. Macam tu Adakah ni biasa kalau seperti dalam education kita membandingkan beberapa grup atau kelas grup student, grup A, grup B, grup C, adakah perbezaan purata markah ke atau purata pencapaian ke di mana kita memberikan satu treatment atau kita memberikan bahan bantu mengajar baru atau strategi pengajaran yang baru. So bila kita berikan ni, kita cubakanlah ke beberapa grup student, kemudian kita akan ukur adakah perbezaan pencapaian atau sama saja dari setiap grup. Macam tu juga yang dia maksud dengan comparison ni, comparison estimation. So dari sini
situasinya adalah kalau merkuri level begini adanya dekat mana kan. Kemudian ni ada situasi ya. Awak carilah nanti apa maksudnya yes dan no ni. Itu ada semua dalam soalan. So data ni dia tak apa namanya. Okey, ni dia gunakan deskriptif statistik ada 3 jenis tadi. Kemudian ada 4 untuk tasik 1, kemudian ada 15 tasik 2, ada 16 untuk jenis yang ketiga. Ini dia punya purata, ini dia punya median, ini dia punya standard deviation. So standard deviation ni awak boleh interpret lah. Ya, apa maksudnya 0.1, 0.5, 0.2. Maknanya 0.5 ni dekat sini terjadilah mungkin perbezaan perbezaan yang ketara ya. Dia senang. Kalau standard deviation awak tinggi, biasanya mean dan median ni agak bercanggah dia. Tapi kalau standard deviation ni kecil dan close to zero, mean median ni so-so, lebih kurang macam tu. So itu juga salah satu hint apa yang di nombor yang menyatakan standard deviation ni memberikan banyak maklumat sebenarnya kepada situasi data atau data mentah atau raw data yang kita ada. Okay, so sekarang adakah perbezaan antara type 1 dan type 2? So ini yang berlaku. Ini seperti kalau awak belajar dulu dekat ni. Estimation dekat statistik yang asas tu. Jadi ada 2 grup, so kita estimate adakah perbezaan atau sama saja mean dia. So inilah maksudnya ni. So Y1 tolak Y2 tapi dia punya mean purata dia. Kemudian yang ini dia punya standard deviation atau bound of error tu. Kemudian berlakulah sebegini. Kenapa 4? Sebab dia number dia 4 saja tadi untuk type 1 kemudian 15 type 2. So inilah maksudnya ya. So apa namanya? Dia punya mean merkuri tu berkisar dari ini sampai ini ya. Atau ni sebab dia negatif dapatnya, so dipositifkanlah dua-duanya sebab konten tu dia tak layak dibuat dalam bentuk negatif. Tak boleh kita maknai. So different in this ini with the overall sample data. Okay. Kemudian ini soalan yang B, ya, cara yang sama. So dia betul-betul menggunakan formula yang sederhana untuk mengira ni. Dia terus menggunakan yang ini adalah tadi standard deviation kalau saya tak silap. Ini juga standard deviation, kemudian sebab dia varian dia should be square lah. Ini adalah number of sample dia. So something yang very simple Nah, ini ada T break lagi. So awak kena buat sekejap Ini apakah Okey, survey 209. Inilah dia punya ni Dia punya raw data. Kemudian ni T break yang ketiga Jadi ini ada total ni contoh saja 300 FYP student. Kita assumekan ada some of them akan continue study lah ke level yang lebih tinggi, master. Kalau kita select 100 orang, kemudian estimate proportion student yang akan continue study dan berapa bound of the error dia. Nah,
Ni data dia. Data dia sebegini. So macam mana awak nak dapatkan proportion dia? Habis. Itulah ceritanya. Okey. Itu sajalah topik untuk yang ni. Saya stop sharing. Ada soalan? Ada soalan apa-apa? Setakat ni tak ada, Doktor. Boleh faham ke? Masih catch up lagi sebab saya lambat masuk tadi. Ya, dia kena cuba-cuba sebab awak dah ada basic. So, mulailah meningkatkan kemampuan menganalisis data. Ya, jadi dari contoh macam ni dia berikan looks like row data. So awak kena pandailah membaca jadual, ya. Ini apa maksudnya, ini apa maknanya, ini kenapa. Kemudian yang dia ada by gender, kemudian ada male and female, ada 2 group. Kemudian mereka semua ada type dia, sama-sama ada depression, ada organic, ada adjustment. Sama juga ada depression, organic and adjustment. So masing-masing tu dia dah berilah dia punya maklumat. Kalau untuk umur 45 situasi data begini. Untuk 55 situasi data begini. Jadi ini adalah general diagnosis by age and gender setiap patient. Jadi fahamilah dia punya soalan ni. Jadi ini ada survei 209 patient yang memang apa nama dia, effect dari age and gender on diagnosis symptom related dengan feeling depression in patient. Ni kajian-kajian ni relevan juga untuk dunia sekarang ni sebab ramai kan orang yang setelah pandemik ni terbabit dengan depression, stress, mental health problem lah. So punca-puncanya mungkin disebabkan kehilangan pendapatan, jobless, kemudian macam-macam situasi berlaku di saat pandemik. So dia semakin menstimulate lah atau menambah orang menjadi depressed, stress, atau menjadi dia tak merasa well-being dia terganggu. So tapi itu semua bergantung kepada individu. Sebab tu kita dalam hidup bukan semata-mata fokus kepada dunia semata. Jadi kalau kita boleh menerimalah keadaan tu. Kalau kita yakin benda tu semua mesti ada maksudnya, atau kita kena ada keyakinan bahawasanya ada lagi yang ada lebih power lagi yang boleh kita menyerahkan diri gitu. So itulah dia punya ni. Orang-orang yang macam stress, depression, dia boleh stress, tapi jangan stress tu membuat kita terganggu kita punya aktiviti. Itu tak boleh. Kalau stres hanya setakat yang positif, okey. Kenapa saya tak faham-faham saya kena cuba lagi ni. Itu okey. Tapi kalau stres yang negatif, malaslah. Tak faham pun tak apa, memang saya dilahirkan tak pandai pun. Itu salah. Tapi kalau kita stres macam mana nak boleh, itu okey. Jadi kadang stres tu ada impak yang positif juga. Dia memahami stres tu secara positif. Contoh dia bila dia gagal, dia
maknanya dia merasa okey, saya kena cuba lagi. Tapi ada juga orang yang gagal, memang dah segitulah nasib saya. Macam mana lagi? Itu yang bahaya. Doktor nak tanya. Yes. Yang peratus tu dia memang bagi atau kita kena cari? Yang mana ya? Yang percentage ni, Tea break yang mana? contoh ni ke? yang last kali, slide tadi, last kali. Oh. Yang ni, yang percentage, tadi. So dekat sini apa maklumat apa yang awak nak? Tak, yang tadi, yang percentage dan data tadi tu. Kan dah lengkap ni. Perlu pasal beri raw data? Tak perlu Yang sebab sebelum, di sini dia dah bagi sebelum. total. Slide sebelum. No need lah sebab sini dia dah bagi P dah. Kan? Dia dah bagi P. Macam mana nak cari P tadi? Cuba lagi tengok P. Kat sini ada dua P1, P2. Lepas tu how to estimate? Estimate je lah. Sama lah dengan ni. Betul tak? Betul. Tadi tidak susah bah. Lepas tu carilah bound of error dia, masukkan yang sebab dekat soalan yang saya tu tak payah ada P1, P2 sebab dia hanya satu jenis saja. Jadi no need awak letak 1 and 2 ya. 1 and 2 ni 1, 2 ni berlaku kalau ada dua jenis proporsi yang berbeza ya. Tapi kalau only one proportion so maknanya dia jadi satu saja ya. Dia yang dia mahu saja. Ya. Kalau ini dia nak dua-dua. Macam tu dia nak keduanya. Kalau tadi kan dia nak yang continuous study saja kalau tak salah. Mana dia? Oops, sorry. Dia nak yang continue saja. Faham? Okey. So itu sajalah dulu. Apa nama dia? So cuba buat dulu malam ni. Barulah minggu depan saya tambah kita topik baru lecture yang stratified random sampling. So awak betul-betul habiskan dulu pemahaman bukan habiskan fahami betul-betul dulu skop simple random sampling ni sampai proportion ni. Okey, ada lagi soalan sebelum kita akhiri kelas? Tak ada? Setakat ni tak ada, Doktor. Tak ada, cubakan dulu. Cubalah tea break mana yang awak rasa awak boleh. Sekurang-kurangnya satu tea break yang berjaya buat. Maknanya adalah adalah pencapaian pada malam hari ni ya. Okey. Boleh, Doktor. Boleh. InsyaAllah boleh. Kena cuba Ini benda-benda biasa je ni. Tak adalah ilmu-ilmu dewa Ini hanya ilmu untuk setakat manusia untuk manusia. Jadi confirm boleh. Itu sajalah ya. Kalau dah tak ada soalan, semoga awak berjaya mendapatkan solusi dari 3 tea break ni. So minggu depan lah kita update apa dia punya jawapan yang sesungguhnya. Okey, itu saja dan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga sihat selalu dan saya sudahi dengan Assalamualaikum dan selamat berehat. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Welcome.